Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak sambung kelas untuk kumpulan yang melaksanakan PDPR di rumah. Okey, untuk kelas 2 karisma, 2 proaktif dan 2 anugerah. Okey, cikgu akan sambung bab 12 iaitu sukatan kecenderungan memusat dan video hari ini boleh diguna pakai untuk pembelajaran 15 dan 16 November 2012. Okey, siapa yang mengikuti video-video pada minggu lepas, cikgu dah minta pelajar untuk melaksanakan mengira min, mode dan median bagi data terkumpul dan data tak terkumpul. Okey, diharap kamu semua dapat melengkapkan modul kamu dan hari ini cikgu akan mulakan kelas kita dengan menjawab soalan nombor 7. Selepas kita jawab soalan nombor 7, cikgu akan selesaikan untuk soalan-soalan yang lain. Okey, diharap pelajar dapat memberikan tumpuan bagaimana soalan-soalan itu diselesaikan. Okey, kita tengok soalan yang pertama sebentar. Okey, tengok soalan yang pertama. Raja menunjukkan skor kuis setiap pusingan bagi 3 pusingan yang bertanding. Jadi kamu kena baca, kamu kena pandai baca pasukan A ini semua skornya berada di baris yang atas. Okey, kumpulan B, pasukan B berada di baris yang tengah dan pasukan C berada pada baris yang di bawah. Okey, sekarang soalan meminta kita untuk mendapatkan pasukan yang menjuarai pertandingan itu menggunakan mean score. Okey, mean score. Jadi, para pelajar perlu menambahkan semua nilai-nilai markah kumpulan A ni dan dibahagikan dengan 5. Kerana kita nak menentukan siapakah yang menjadi juara. Okey, pelajar akan dapat jawapan. Kita sama-sama tekan kalkulator. Okey, 78/5. 78/5. Jadi kita akan dapat jawapan kita. Okey. 15.6. Kita dapat jawapan 15.6 markah. Ini maksudnya purata lah daripada 5 pusingan, dia dah di kumpulan A mendapat 15.6. Kita akan ulang balik semula menggunakan min tapi untuk kumpulan B. Okay, 18 tambah 10 tambah 18 tambah 10 dan tambah 18 lagi, kita perlu bahagikan dengan 5. Okay, kita bahagikan dengan 5 seperti ini. Okey, kemudian kita akan dapatkan jumlahnya. Okey, sama-sama dapat cari. Okey, 74/5. 24/5. Jadi kita akan dapat jawapan 14.8. 14.8. Kita akan ulang untuk C. 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 15 perkan dengan 5. Okey, kamu buat seperti cikgu buat ni. Okey. 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 15. Okey, 85/5. Okey, 85/5. Kita akan dapat jawapan 17. Okey. So dah berdasarkan min yang kita dapat ni, kita dapati pasukan C menghasil ataupun mendapat purata min yang tertinggi. Jadi kat sini kita boleh tentukan bahawa pasukan C menjadi juara pertandingan.
menjadi juara pertandingan. Okey, kamu boleh buat macam ni. Okey. Seterusnya, okey, tengok soalan B. Jika pemenang ditentukan melalui median score, pasukan manakah yang menjadi juara pertandingan itu? Okey, so dia kata menggunakan median pula ya, menggunakan median. Okey, jadi bila kita cerita pasal median, kita perlu susun. Cerita saja pasal median, kita perlu susun. Okey, so kamu susunlah untuk A, B dan C. Okey, kita tengok kumpulan A, B dan C tu patah balik kejap. Cikgu akan copy. Okey, cikgu akan copy balik semula sebab nak tengok satu-satu jadi lambat nanti. Okey, so cikgu akan susun ya. Kamu tengok yang dah disusun ni. Okey, A, kita susun yang paling rendah 10, 15, 15, 18, 20. Okey. Tengok B pula. Okey. Kita mula dengan 10, 18 ada 3 kali. Okay, kita cuba susun C pula. Okey, bermula dengan 15 ada berapa kali? Ada 3 kali. Dan 20 ada 2 kali. Okey, dan untuk menentukan median kita kena dapatkan nilai yang berada di tengah-tengah. Oleh kerana setiap kumpulan mempunyai 5 cubaan, okey, 5 pusingan, jadi dia jadi data ganjil. Data ganjil di tengah-tengah dia tak ada masalah lah. Okey, so kita akan dapat jawapan median dia 15. Okey, jawapan median ni 18. Okey, manakala kumpulan C mendapat median 15 juga. Okey, jadi soalan minta kita berdasarkan median. Jadi bila berdasarkan median kita nampak nilai tertinggi ialah pasukan B. Okey, jadi kita boleh tulis di situ. Okey, pasukan B okey menjadi juara. Menjadi juara. Okey, juara pertandingan. Okey, macam tu cara tulisnya. Okey. Sekarang kita tengok soalan ketiga. Antara mean dan median, sukatan kecenderungan mengusap yang manakah lebih sesuai digunakan sebagai penentu pemenang bagi pertandingan itu dan mengapa? Dan mengapa? Okey. Antara mean dan median. Okey, siapa yang kita nak pilih? Okey, sudah tentu kita akan pilih mean. Okey, kerana jawapan dia cepat tanya kenapa kan? Kerana mean merupakan purata bagi semua pusingan. Okey, merupakan purata bagi semua pusingan. Okey. Kita pergi ke soalan nombor 8. Set data menunjukkan suhu dalam darjah Celsius bagi tempoh 8 hari pada bulan November. Okey, yang ini soalan ni kita pernah buat ya. Kita pernah buat pada video yang lepas. Kalau pelajar boleh lihat semula, okey, boleh rujuk soalan nombor 2A dan B. Okey, A dan B. Okey, mana soalan A dengan B tu? Okey, cikgu tunjukkan kat sini. Sebab cikgu tak tunjukkan jawapan, cikgu tunjukkan apa yang kita dah belajar di sini ya. Sebentar. Ni. Ni soalan dia ni. 2A dan soalan 2B. Okey, soalan A dan soalan 2B. Yang ini yang kamu dah belajar. Okey, yang ini pun cikgu dah suruh jadikan homework kerana jalan kerja dia mesti sama seperti 2A dan 2B. Okey, itu yang kamu dah belajar. Okay, jadi cikgu akan tinggalkan ia sebagai homework kamu. Okey, cikgu tinggalkan sebagai homework. Sebab kamu dah pernah buat. Okey.
Bila kita dah dapat kat sini, soalan tanya, adakah mod sesuai digunakan untuk mewakili suhu bagi tempoh 8 hari tersebut? Okey, kita tengok. Okey. Kat sini kamu akan dapat jawapan 20 ya. Cikgu siap-siap tulis ya jawapan di sini. Okey, jawapan kamu akan dapat 20 di sini. Okey, tapi cikgu kena pastikan kamu buat jalan kerja lah di area sini. Okey, berdasarkan soalan 2A dan B. Okey, bila dapat X itu 20, okey, kita kena tengok keseluruhannya. Ada tak nilai ekstrim? Okey, ataupun tiada nilai ekstrim. Okey, so jawapannya kat sini tiada nilai ekstrim. So bila tiada nilai ekstrim, soalan tanya adakah mod sesuai digunakan untuk mewakili suhu bagi tempoh 8 hari tersebut dan terangkan mengapa. Okey, sebenarnya kalau cikgu bagi jawapan, okey, memang dah tulislah jawapannya tetapi kamu sendiri boleh berfikir dengan menggunakan nota ini. Cikgu minta kamu rujuk nota ini ya. Sebentar. Okey. Okey, cikgu minta kamu rujuk nota ini. Okay, cikgu akan copy. Okey, mana yang perlu dipilih? Okey. Sebab dia tak ada apa? Dia tak ada nilai ekstrim kan? Jadi kamu tengok balik semula ayat-ayat ini. Okey, mana satu yang sesuai dipilih? Yang ni tak boleh salin. Kamu kena rujuk semula, rujuk sahaja. Yang ini tak perlu salin, kamu rujuk. Rujuk sahaja. Sebab apa? Ayat-ayat ni ada kan kat sini? Sama ada nak min ke, mode ke, min ke ataupun median. Jadi adakah mode itu sesuai? Soalan dia tanya. Kalau kamu kata sesuai, bagi sebab kenapa. Kalau kamu kata tak sesuai, siapa yang sesuai kat sini? Jadi kamu kena fahamkan pada ayat-ayat ini. Okey, jadi yang ini cikgu tinggalkan sebagai homework. Okey, sebab apa? Kamu 2 hari ya, video ni untuk 2 hari. Jadi kamu ada masa untuk kamu berfikir. Okey, C. Kemudian cari nilai mod dan median suhu. Nilai mod dan median suhu. Okey, so kita dah dapat tadi ni. Kita dah dapat dia punya apa? Nilai X tadi. Okey, jadi kita akan kira apa? Okey, kita akan kira dia punya mod. Okey, kita bawa semula ke sini. Okey, kita nak kira mod dia. Okey. Kita tulis ya. Cikgu tulis di sini mod. Okey, mod ialah kekerapan yang tertinggi. Okey, kamu tengok kat situ. Ada 21, ada 16, ada berapa kali? 2 kali. 20 pun 2 kali. 19 kali, 17 kali, 18 kali. Jadi ada tak nilai mod di sini? Okey, jawapan dia tiada mod. Kenapa tiada mod? Kerana 16 dengan 20 ni mempunyai sama kekerapan. Jadi kita tak boleh pilih salah satu sebab nilai dia sama, ada 2 dan 2. Jadi kita tulis dia tiada mod. Dan untuk menjawab jawapan median, pertama sekali kita perlu apa? Perlu susun. Okey, susun. Cikgu nak kamu susun dulu. Okey, susun daripada paling rendah iaitu 16. 16. Okey. Lepas 16 ada berapa? 17, 18, 19, 20 dan 20. Okey, kamu double check betul tak ni ada berapa ni? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, mana cikgu yang tertinggal? Okey, 21. Okey, betul ya? So ada 8 data. Bila 8 data ini merupakan data apa? Data genap. Okey, data genap. Bila data genap bermaksud kita kena ambil 2 nombor yang berada di bawahnya. Okey, 2 berada yang tengah-tengah bukan bawahnya. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, ni belah kanan. Sorry, ni belah kiri. Kita
Tertukar pula. Okey, yang ni pula 1, 2, 3, 4. Ni pula belah kiri. Okey, jadi cikgu dah bagi tahu daripada minggu lepas. Okey, macam mana nak dapatkan median untuk data genap. Jadi kita ambil 18 tambah 19 dibahagikan dengan 2. Okey, kamu guna kalkulator dapat berapa? Okey, 37 bahagi 2. Okey, jadi jawapan kamu ialah 18.5. Ini adalah median kamu. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 9. Cari mode, mean dan median bagi data yang berikut. Okey, seterusnya cari mode, mean dan median yang baharu apabila terdapat perubahan data. Lengkapkan kesimpulan. Okey, lengkapkan kesimpulan. Okey, kat sini kita tengok kat sini setiap nilai ditambah dengan 5. Ini sebenarnya data asal. Ini data asal. Yang kat sini nanti jadi data baharu. Okey, data asal ni kita kena cari mean, mode dan median. Okey, yang data baharu pun kita kena cari mean, mode dan median. Itu maksud soalan dia. Jadi kita dapatkan mean dulu. 32 tambah 15 tambah 20 tambah 18 tambah 20 bahagikan dengan 5. Okey, kirakan kamu akan dapat berapa? Okey, lepas tu kamu dapatkan mode. Okey, siapa yang buat paling tinggi iaitu 20. Ada kekerapan tertinggi 20, 20. Dan bila median kita kena susun 15, 18, 20, 20 dan 32. Jadi oleh kerana data dia data ganjil yang berada di tengah-tengah ialah 20. Okey, ni 20. Okey, kat sini kamu akan dapat berapa ni? Okey. Okay, kamu akan dapat berapa tu? 32 yang mean tu. 32 tambah 15 tambah 20 tambah 18 tambah 20. Okay, bahagikan dengan 5. Kamu akan dapat 21. Okay, kamu akan dapat 21. Okay, sekarang kita nak tengok pula data baharu. Apa yang dikatakan dengan data baharu? Okay, data baharu ialah dia kata setiap nilai ditambah dengan 5 bermaksud 32 tambah 5 jadi 37. 15 tambah 5 jadi 20. 20 tambah 5 jadi 25. 18 tambah 5 jadi 23. 20 tambah 5 jadi 25. Jadi kita dapatkan mean baharu kita. 37 tambah 20 tambah 25 tambah 23 tambah 25. Purkan dengan 5. Okey, kita kira sama-sama. Okay, kita akan dapat 26. Okey, manakala mode pula. Okay, yang diulang banyak kali ialah 25. Okey, dan median kita perlu susun lah. Okey, 20, 23, 25, 25 dan 37. Okey, ni adalah data ganjil. Jadi yang berada di tengah-tengah ialah 25. Okey, kamu tengok ya. Kat sini ya. Cikgu nak kamu tengok perbezaan. Sini dan sini. Okey, asal 21, bila nilai ditambah dengan 5, dia jadi bertambah 5. 21 tambah 5 jadi 26. Min pun tetap berubah. Okay, kamu tengok pula mode. Asalnya 20, bila setiap data tambah 5, mode pun akan bertambah 5. Okay, tengok pula median. Data asal ialah 20. Okay, jadi kita tulis 20 lah. Bila setiap data ditambah dengan 5, dia menjadi 25. Dia menjadi 25 di sini. Okey, jadi kat sini setiap kali data bertambah secara seragam, nilai data baharu pun akan bertambah sama. Okey, jadi kesimpulan yang kita buat ialah apabila setiap nilai dalam data ditambah dengan 5,
Mode, mean dan median baharu akan apa? Akan bertambah sebanyak 5. Okay, mean, mode dan median yang baru akan bertambah sebanyak 5. Okay, kita pergi pula ke soalan B. Yang ini ayat dia berbeza ya. Kalau kamu tengok balik semula ayat dia berbeza ya. 2,000 ditambah kepada data. 2,000 ditambah kepada data. Okey, ini adalah data asal. Data asal. Yang ini adalah data baharu. Okey, data asal dan data baharu ya. Okey, data baharu ni bermaksud bukan setiap satunya kena tambah 2,000, bukan ya. Okey, sebab nama ayat dia berbeza sini. Ditambah kepada data. Kalau soalan sebelum ni, setiap nilai ditambah 5. Ada perbezaan dari segi permintaan soalan. Okey, ini bermaksud data baharu ni tak bertambah 200. Cuma dia bertambah ahli. Inilah 2,000-nya terletak di sini. Cikgu boldkan di sini. Dia bold di situ. Okey. Okey, jadi dia bertambah ni ahli di sini. Jadi kamu diminta untuk dapatkan mean, mode dan median. Untuk asal, yang ini baharu pula kamu diminta untuk dapatkan mean, mode dan median untuk yang baharu. Kemudian bila kamu dapat, okey, di sini adalah dia dah bagi tahu dah kesimpulannya ada nilai ekstrim. Jadi kamu kena nyatakan mana satu yang sesuai digunakan untuk data. Okay, cikgu dah pernah bagi tahu di mana? Di ayat ini. Ni ayat ni yang kamu kena fahamkan semula. Okey, kamu kena fahamkan semula untuk laksanakan di sini. Ya, cikgu ujikan. Okey, kamu tengok balik semula kat sini nanti. Okey, lepas kamu dapat jawapan mid, mode, median untuk data baharu, kamu fikir mana satu yang sesuai kita pilih, mode atau mean ataupun median. Okey, sekiranya data ekstrim dimasukkan. Ini 2,000 ni nilai ekstrim lah. Kita dah seminggu dah belajar berkenaan dengan nilai ekstrim. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya, cikgu nak masuk ke bahagian data terkumpul. Okey, data terkumpul. Okey, data terkumpul ni cikgu nak minta kamu tulis nota dulu. Okey, data terkumpul mempunyai selang kelas. Okey, yang ni kan kamu dah pernah jumpa dah pada pelajaran sebelumnya. Okey, ada titik tengah. Okay, titik tengah tu dilabelkan sebagai X. Okey, macam mana nak dapat titik tengah? Ni formula dia. Okey, rumus titik tengah. Okey, cikgu akan tulis. Okey, titik tengah dia. Okey. Nilai bawah tambah nilai atas. Kita tulis nilai bawah selang kelas. Tambah nilai atas selang kelas. Tidak cikgu ujikan yang ini. Tidak kamu keliru nanti penulisan macam mana. Okey, macam ni ya. Kelas. Okey, dibahagikan dengan 2. Okey, dibahagikan dengan 2. Okey, kamu tengok ya, dia punya perumus dia jadi macam ni. Nilai bawah selang kelas tambah nilai atas selang kelas dibahagikan dengan 2. Okey, itu nota yang kedua. Okey, seterusnya. Okey, rumus mean. Rumus mean tidak guna macam sebelum-sebelum ni. Rumus mean kita guna rumus baharu. Ini khas untuk data terkumpul sahaja. Okey, iaitu sigma. Sigma fx per sigma f. Okey, macam mana nak sebut tu cikgu? E ke tu? Okey, itu namanya sigma sigma ni nama dia. Sigma.
Okey, F ni apa? F ni kekerapan. Okey, X itu apa? X itu ialah titik tengah. Okey, titik tengah. Okey, ini yang kamu kena buat. Okey, so kita pergi tengok soalan pertama. Okey, inilah yang data terkumpul ni. Data dia biasa besar lah. Jadi kita kena letak dalam kita punya jadual kekerapan ni, tetapi dia dah bagi dah ni. Ini kita panggil, yang ni. Yang ni kita panggil selang kelas. Bila selang kelas, kat sini ada nilai bawah, nilai atas. Ini yang cikgu cakap tadi ni yang kita akan guna untuk titik tengah. Okey. Okey, jadi kita akan masukkan ke sini dulu titik tengah, dapatkan dulu titik tengah. Okey, kamu tambahkan 1001 tambah 2000. Okey, bahagi 2. Kamu dapat berapa di situ? Okey, masing-masing guna kalkulator. Kamu akan dapat 1500.5. Okey. Kamu buat pula untuk ni. Okey, kena tulis ya. Okey, kamu akan dapat 2500.5. Sini nanti kamu akan dapat 3500.5. Okey, yang ni kat atas kamu buat pengiraan. 4500.5. Kat sini kamu akan dapat 5500.5. Jika kamu salah di bahagian di tengah ini, dia akan efek pada bahagian sini. Dia efek kat sini. Okey, gundalan kamu pun dah pernah belajar gundalan. Okey, kita tengok tadi gundalan. Okey, antara 1000 hingga 2000. Okey, kita ada ni. 1, 2, 3, 4. Okey, so 1, 2, 3, 4. Tulis 4 di sini. Okey, kemudian cikgu ambil pula warna lain. Okey. 1. Okey, 2. Okey, tak ada lagi 2. Okey, tulis 2 di situ. Okay, kita ambil pula warna lain. Hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, macam mana tulis 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis 7 di sini. Okey, pergi seterusnya 4001 hingga 5000. Okey, 1, 2, 3, 4. So ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dan last sekali mestilah 5000. 2, 3. Okey. Okey, kamu diminta double check ya. Sama ada betul tak 20. Okey, jom kita double check. 4 tambah 2 tambah 7 tambah 4 tambah 3. So betul ya 20. Okey. So kat sini adalah hasil darab ni titik tengah dengan kekerapan. Okey, so 1500.5 darab 4. Kamu dapat berapa? Okey, kamu dapatkan berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Okey, di sini 2500. Okey, 2500.5 darab 2. Di sini 3500.5 darab 7. Kamu kena buat dan kira. Tulis. Okey, ini pun buat. Okey. Jadi bila kamu dah buat, kamu kena tambahkan ni. Sini bahagian tambahkan. Tambahkan mana? Tambahkan di ni. Fx ni. Apa yang kamu dapat di sini?
kamu dapat di sini. Kamu akan tambahkan jadi jawapan besar di sini. Okey? Okey, cikgu biarkan kamu buat. Okey, penuhkan jawapan tu di situ dan menggunakan formula yang kita dah belajar tadi, kita akan menjawab soalan B dan C. Okey, soalan B dan C tentukan kelas mod. Kelas mod ini dia samalah lebih kurang macam mod, tetapi dia nak kelas. Kelas ni bermaksud kamu tengok pada ni mana satu yang mempunyai kekerapan tertinggi. Okey, kekerapan tertinggi ialah nombor 7. So nombor 7 berada di mana? Di kelas mod 3001 hingga 4000. Okey, so kamu tulis saja kelas mod 3001 hingga 4000. Itu namanya kelas. Kalau sebelum ni kita belajar mod saja kan? Ni kita belajar kelas mod. Okey, kemudian kita nak belajar nak mendapatkan min. Min menggunakan formula sigma fx per sigma f. Okey, sigma fx ni mana dapat? Sigma fx ni yang cikgu buat tanda soal besar ni. Okey, you kena bahagikan dengan 20. Okey, awak kena bahagikan dengan 20. Okey, rujuk muka surat sebelah yang kamu dapat tu perkan dengan 20. Jadi kamu akan dapat jawapan untuk min. Okey, kamu kena pastikan lengkap dulu kamu punya jadual itu baru boleh dapat jawapan ini. Okey, ini cikgu tinggalkan sebagai homework, kamu boleh berbincang dengan kawan. Okey, boleh buat kerja sama-sama. Okey, so yang ini cikgu tinggalkan juga sebagai homework. Okey, kamu kena buat sebagaimana soalan nombor 10 tadi. Okey, ni homework, ini homework dan ini cikgu akan tinggalkan juga sebagai homework. Okey, untuk memastikan dapatkah kamu menjawab peratus betik yang mempunyai GSIM yang lebih daripada min GSIM. Okey, kena fahamkan betul-betul ayat ini. Kalau tak faham, boleh personal WhatsApp cikgu untuk mengetahui maksud soalan itu. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Okey, jangan lupa lengkapkan kamu punya modul. Kita jumpa lagi.